Berapa banyak orang menangis karena kehilangan orang yang disayang. Berapa banyak orang menangis karena rindu kepada Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ainin bakat yaumal qiyamah. Setiap mata nanti akan menangis di hari kiamat kecuali dua mata. Yang pertama adalah mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mata yang dia berjaga malam di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Majlis mengalu-alukan kedatangan semua yang hadir dalam majlis. Pertama, Majlis Ta'lim Darul Murtadah bersempena dengan juga Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Dan juga kepada para habaib, para syiban yang datang daripada jauh dan juga daripada dekat. Ala Rasim Al-Habib Ali bin Muhammad As-Segaf, Masya Allah, yang selalu istiqamah hadir bersama dengan kita. Dengan juga Datuk Syahrazi, Datuk Yusuf. Dan juga hadir bersama kita daripada Indonesia, daripada Malang, Habib Abdullah bin Yahya As-Segaf, Abu Bakar bin Abdullah As-Segaf daripada Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikum. Dr. Yusri baru sampai daripada Umrah. Masya Allah, Allah taqabbal insyaAllah al-Umrah. Ustaz Adnan Zakaria, terlebih khusus lagi hadir bersama dengan kita Al-Habib Abu Bakar ibn Al-Allamah Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ayah beliau guru pertama yang mengajar kepada kami, Duf'atul Ula. Grup yang pertama datang pakai ke Hadramaut, dua orang yang mengajar. Ayah beliau dan juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ini yang tak pernah miss. Ayah beliau ini selalu on time datang. Sehingga kita pun dulu masih malas-malas belajar karena kita belum sampai dulu di halaqah, ayah beliau sudah sampai dulu. Al-Habib Al-Allamah Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh rahimahullah rahmatullah barar wa askanhu fasiha jannatihim al-akhyara. Walhaqana ma'ahu fi daril karamah insyaallah ya rabbal alamin. Hadir bersama dengan kita putranya Al-Habib Abu Bakar. Kita yang mendengarkan daripada beliau, ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada ayah ada kepada anaknya. Insyaallah kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh beliau, akan terjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Amir Hadhiq. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك وفي هذا المجلس المبارك على سماع شمائل أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من وراثته صلى الله عليه وسلم الذي هو العلم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid yang diberkati ini, di dalam majlis yang diberkati ini. Sama-sama kita berkumpul untuk mendengarkan syama'il ataupun kesempurnaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengambil faedah yang besar daripada warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan iaitu ilmu. Seperti mana diriwayatkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya para ulama tidak diwariskan kepada mereka dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذه الدنيا على سماع شمائله صلى الله عليه وسلم يجمعنا يوم القيامة معه في أعلى فراديس الجنان، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita sama-sama pada malam ini untuk memperdengarkan syama'ilnya Rasulullah,
maka semoga di akhirat kelak Allah kumpulkan kita bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas perkara tersebut. لأن كل اجتماع في هذه الحياة سواء اجتماع أهل الخير أو اجتماع أهل الشر والعياذ بالله يورث إما فرحا يوم القيامة وإما حسرة وندامة نسأل الله العافية والسلامة. Kerana setiap perkumpulan di atas muka bumi ini, tak kira perkumpulan itu adalah perkumpulan orang yang baik ataupun perkumpulan orang yang sebaliknya, ia pada akhirnya akan memberi pengakhiran sama ada kebahagiaan buat dia di akhirat ataupun sebaliknya pada dia di akhirat kelak. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في أحوال أهل الجنة الذين هم في الدنيا كانوا على محبة الله وعلى محبة رسول الله واجتماعاتهم من أجل الله سبحانه وتعالى، يقول في وصفهم يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan perihal ahli syurga yang mana sifat mereka itu di atas muka bumi ini sama-sama mencintai kerana Allah, sama-sama berkumpul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang salafus salih, maka Allah sifatkan mereka pada hari akhirat kelak ataupun di syurga nanti, mereka itu bersaudara, saling berkumpul dan berjumpa di atas katil mereka. وفي الجانب الآخر أهل النار والعياذ بالله الذين هم كانوا في الدنيا يجتمعون ويفرحون بغير ما يرضي الله سبحانه، بكل غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يذكر الله سبحانه وتعالى وصفهم وحالهم في القرآن، يقول ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. Adapun sebaliknya, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menjadi daripada ahli neraka, yang mana mereka di dunia mereka itu bergembira dengan segala perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatkan mereka di dalam Al-Qurannya. Allah kata, begitulah mereka orang-orang yang bergembira dengan selain kebenaran dan mereka bermewah-mewahan dan berleluasa kegembiraan mereka. فلهذا إذا وفق الله العبد لحضور مثل هذه المجالس ولاغتنام وقته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى يفرح ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة التوفيق، لأن الإنسان لا يقدر أن يطيع الله سبحانه وتعالى إلا إذا وفقه الله لذلك. Oleh kerana itu, orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis seperti ini, haruslah dia mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan taufik kepadanya, kerana tidak ada yang mampu untuk menunaikan satu ibadah pun kecuali telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. لأن التوفيق كما ذكر العلماء هو خلق قدرة الطاعة في العبد. إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم عبده يوفقه بأن ييسر له طاعته سبحانه وتعالى فيقدر أن يطيعه بقدرة منه سبحانه وتعالى يكرمه بها. Kerana para ulama mendefinisikan taufik itu adalah satu ciptaan, kemampuan, kudrat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Oleh kerana itu, barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya dia akan diberi kemampuan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. فلهذا الله سبحانه الإنسان أو العبد إذا كان حقيقة أراد أن يشكر الله على عبادته له سبحانه وتعالى، فليست العبادة حقيقة هي كما قال الله سبحانه وتعالى العبادة والعمل، الحقيقة أنه هو مخلوق مثلك، الله خلقكم وما تعملون، أنت مخلوق وعملك مخلوق، لكن كيف تشكر الله على أن الله يسر لك هذا الشيء، وهو نعمة التوفيق، وهي من أعظم النعم بعد الإسلام على المسلم وعلى المؤمن. أعظم النعم بعد الإسلام هي نعمة التوفيق التي هي تيسير طاعة الله سبحانه وتعالى لعبده. Oleh kerana itu, kalau kita
mengatakan bahawa cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita memperbanyakkan ibadah dan memperbanyakkan ketaatan. Ketahui ketaatan dan ibadah dua ini adalah makhluk ataupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman Allah, sungguhnya Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Maka ketahui tidak akan Allah berikan kita kemampuan untuk melakukan ketaatan kecuali Allah telah mengurniakan kita taufik. Maka sebesar-besar nikmat setelah Islam ke atas orang Muslim, ke atas orang mukmin di atas muka bumi ini adalah taufik. لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأمة توفيقا من الله سبحانه وتعالى في دعائه يقول اللهم يا من وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه وفقني للخير وأعني عليه. Oleh kerana itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang telah diberi taufik, sebaik-baik rasul yang telah diberi taufik, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajarkan kita doa itu seperti mana yang disebutkan oleh Al-Habib tadi. Ya Allah, sungguhnya seperti mana Engkau telah memberi taufik kepada orang-orang saleh dan Kau telah membantukan mereka untuk melakukan perkara saleh itu, berikanlah aku taufik dan kemampuan untuk aku melakukan ibadah. لأن كما ذكرنا أن التوفيق نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وأن كل نعمة أنعم الله بها عليك أيها الإنسان يجب عليك أن تشكر الله عليها. Kerana segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita itu, daripada ibadah, daripada apa-apa yang diberikan oleh Allah untuk kita lakukan di atas muka bumi itu, harus kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu adalah nikmat. لأنك إذا شكرت الله عليها زادك الله من تلك النعمة، كما يقول الله سبحانه، كما يقول في الحديث، كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن لئن شكرتم لأزيدنكم. Kerana apabila kita bersyukur atas setiap nikmat yang Allah kurniakan kita, Allah kurniakan kepada kita, nescaya Allah akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita, seperti mana firman yang telah dibacakan tadi, sekiranya kalian bersyukur maka aku akan tambahkan kepada kalian, kata Allah. وإن لم تشكر الله سبحانه على النعم التي أنعم الله بها عليك، لم تشكر الله عليها تتحول من نعمة إلى نقمة والعياذ بالله تعاقب عليها يوم القيامة. Adapun nikmat yang tidak kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari akhirat kelak akan menjadi nikmah ataupun bala yang akan menimpa kepada kita. Semoga Allah jauhkan kita daripada perkara tersebut. لهذا ليس كل إنسان في هذه الحياة موفق لشكر الله على النعم. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. Bukankah kita telah mengamati ataupun menghayati firman Allah, kerana di atas muka bumi ini tidak banyak orang yang bersyukur. Betul seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sedikit daripada hamba-hamba aku yang bersyukur. لهذا الله سبحانه وتعالى لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشكر للنعم هو الناس قليل الذين يقعون في ذلك، في تلك النعمة العظيمة، شكر الله على النعم، جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع لنا الدعاء الذي بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Apabila Rasulullah mengetahui bahawa dari kalangan hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala sedikit daripada mereka yang bersyukur, maka Nabi mengajarkan kita satu doa yang Nabi minta untuk kita sentiasa baca setelah solat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa berzikir kepada kamu, bersyukur kepada kamu dan memperbaiki ibadahku kepada kamu. وحقيقة الشكر كما ذكر العلماء هو أن تصرف النعمة التي أنعم الله بها عليك لما خلقت له، وأنت خلقت للعبادة ولطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا صرفت صحتك وعافيتك وعمرك وكل ما أعطاك الله في عبادة الله فأنت إذا شكرت الله على تلك النعمة. Hakikat syukur, kata para ulama, adalah untuk kita menggunakan nikmat pada tempatnya. Dan kita tempatnya
di atas muka bumi adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, apabila kita menggunakan kesihatan kita, afiah kita, harta kita, segala apa yang kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hakikat syukur. حقيقة خلقنا في هذه الحياة القصيرة إنما هو من أجل عبادتنا لله سبحانه وتعالى كما يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. Tidak ada tujuan kita di atas muka bumi ini dengan umur kita yang sangat singkat, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah di dalam Al-Quran, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. فالمؤمن دائما في عبادة ربه في كل أحواله. Oleh kerana itu haruslah seorang mukmin dalam segala keadaannya, dalam segala perihalnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. والله سبحانه وتعالى لم يجعل العبادة نوع واحد فقط، لم يجعل العبادة صلاة فقط ولا قراءة ولا صوم فقط ولا تسبيح فقط، نوع العبادة للإنسان لأن الإنسان نفسه من عادتها الملل والسآمة، إذا بقيت على عمل واحد تسأم وتمل، فنوع له العبادة حتى لا يمل من العبادة فيكون مستمرا في عبادة الله سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan ibadah tu satu je, solat je, puasa je, ataupun satu ibadah, kerana Allah mengetahui apabila Allah menciptakan manusia, nafsunya itu akan membawa kepada bosan ataupun boring untuk melakukan satu amalan secara konsisten. Oleh kerana itu, Allah mempelbagaikan jenis ibadah kepada kita supaya kita sentiasa banyakkan ibadah kepadanya. فجميع كل ما يتغلب فيه الإنسان في هذه الحياة قد يصرفها في عبادة الله سبحانه وتعالى، وإن كانت هي بالنسبة له مثل العادات، مثل احتياجه للأكل والشرب. الأكل والشرب كلنا نحتاج إلى الأكل والشرب، ما حد يستغني منه، لكن كيف تأكل وتكتب ثواب عند الله سبحانه وتعالى على عبادة لله سبحانه وتعالى بأكلك، كيف تشرب تكتب لك ثواب عند الله سبحانه وتعالى عبادة في تلك الحال شرب لك، كل ذلك باتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أكلك، في شربك، في نومك، في دخولك للخلاء، إقضاءك الحاجة، كلنا نحتاج إقضاء الحاجة، كيف تخرج من الخلاء أو تخرج من الخلاء وتكتب لك حسنات عند الله سبحانه وتعالى بسبب اتباعك لهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Sepanjang kehidupan kita seharian, ada yang kita consider sebagai ibadah, ada yang kita considernya ataupun menganggapnya sebagai adat. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang mukmin untuk menjadikan semua amalan kita adalah ibadah? Bagaimana kita nak jadikan tidur kita ibadah, ataupun makan kita ibadah, minum kita ibadah? Kerana pada asalnya minum, makan, tidur itu semuanya adat ataupun kebiasaan. Maka jadikan segala kebiasaan kita itu ibadah dengan mengikut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya segala amalan kita walaupun kebiasaan akan menjadi ibadah. ورد في الحديث أنه من نام على ذكر الله سبحانه وتعالى يكتب عند الله ذاكرا إلى أن يستيقظ، فهو نائم في نومه يكتب ذاكرا عند الله. وكم من إنسان مستيقظ ويكتب غافل والعياذ بالله لأنه غفل عن الله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Diriwayatkan dalam hadis bahawa orang yang tidur dan mengamalkan adab tidur ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tidur akan ditulis baginya pahala seakan-akan berzikir kepada Allah sepanjang tidurnya hingga bangun daripada tidur. Itu orang yang tidur dalam keadaan beribadah. Tapi ada juga orang yang sedar ataupun orang yang tak tidur tetapi ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia orang yang lalai. فهكذا حال المؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى برسول الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حريصا في كل حالاته أن يزداد عند الله درجة، أن يتضاعف أجره عند الله سبحانه وتعالى، أن يكتسب الحسنات في كل لحظة من لحظاته. Begitulah perihal seorang mukmin, haruslah dia memperbanyakkan ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan
setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupannya ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. فهذا الذي دائما يحرص على عبادة ربه في كل أحواله يكون دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى، والذي دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى يكون الله سبحانه وتعالى دائما معه، كما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. فأنت لما تستشعر دائما عبادتك لله وطاعتك لله تكون جليسا لله سبحانه وتعالى في كل أحوالك. Apabila kita sentiasa dalam setiap kondisi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebutkan di dalam hadis qudsi, ana jalisun man dzakarani, aku duduk bersama orang yang sentiasa menyebut nama aku. Apabila seorang itu sentiasa berzikir, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia di mana-mana saja pun dia berada bersama Allah Subhanahu wa taala. وليس مقصود الذكر في اللسان فقط والغفلة والقلب غافل. كيف تكون حالك دائما مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الذكر، حقيقة الذكر. Bukan zikir itu zikir yang di lisan sahaja, di lidah sahaja, tetapi hatinya lalai. Akan tetapi bagaimana dia cuba untuk mempraktikkan lidahnya dan hatinya dan semua anggota badannya sentiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. هذا قال العلماء أن الذكر، ذكرك لله سبحانه وتعالى واستشعارك لله دائما مثل الحارس الذي هو عند البيت. إذا كان بيت هناك فيه حارس لا يقدر أحد أن يدخله، لا يقدر من أراد بالسوء أن يدخل هذلك البيت لأنه موجود حارس. كذلك قلبك، إذا كان هناك حارس في قلبك لا يقدر الشيطان يدخل قلبك، تكون هناك حجاب عليه في دخوله إلى القلب. Oleh kerana itu para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita jadikan keadaan kita, kondisi kita, setiap keadaan kita dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengumpamakan berzikir kepada Allah dalam setiap masa itu seperti mana pengawal yang menjaga rumah. Pengawal yang menjaga rumah, kalau dia betul-betul sedar dan menjaga rumahnya, maka tidak ada yang boleh cuba untuk pecah masuk rumah tersebut. Begitulah apabila kita sentiasa berasa sedar dan menjaga hati kita, syaitan tak boleh cuba untuk masuk di dalam hati kita kerana kita telah mengawal dan menjaga sebaiknya. وكل ما غفلت عن الله نسأل الله العافية والسلامة، وكل ما تأخرت عن ذكرك واستشعارك لعبادة ربك سبحانه وتعالى جاء الشيطان وحصل له مدخل ودخل إلى قلبك ووسوس لك وأوقعك فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. Dan apabila kita tiba-tiba lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba terlupa dan alpa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu juga syaitan akan mendapat ruang masuk untuk masuk dalam hati kita, cuba memberi was-was kepada kita, cuba meletakkan kita di posisi yang boleh tidak meredakan Allah Subhanahu wa taala. هكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم دائما من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات إن شاء الله. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita orang yang sentiasa mengingati berzikir kepada Allah, lelaki muslimin dan muslimat. يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Semoga Allah bantu kita untuk sentiasa berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya dan memperbaiki ibadah kita kepadanya. ويرزقنا وإياكم جميعا من أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أكرمنا به من نعمه ما علمنا منها وما لم نعلم. Dan semoga Allah kurniakan kita untuk kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat, sama ada nikmat itu kita ketahui ataupun tidak. حتى يكرمنا إن شاء الله بالزيادة في النعم كما قال الله لئن شكرتم لأزيدنكم، ويثبتها معنا حتى يتوفانا على شكره ويحشرنا مع الشاكرين إن شاء الله تعالى. Dan Allah bukan sahaja memberikan kita syukur atas nikmat, menambahkan seperti mana firman yang telah dibacakan tadi, menambahkan nikmat ke atas kita dan mengekalkan nikmat tersebut bersama kita sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن الأخلاق ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عبيدا ضعفا فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفا فقونا وفقراء فأغننا وأدلا فعزنا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انظر إلى إخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي جميع بقاع الأرض. انظر إليهم وثبت أقدامهم وانظر إليهم وثبت أقدامهم وارفع ما نزل بهم من الأذى والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا ولا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا ربنا. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد، فإنا لا نستطيع دفع ما نكره ولا نملك تحصيل ما نرجو إلا بقدرتك، فلا فقير أفقر منا إليك ولا غني أغنى منك عنا. اللهم لا تشبت بنا عدوا ولا تسوء بنا صديقا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واسكننا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابع له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. العفو منكم. Jazakallah Al-Habib Abu Bakar Ibn Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad Salim bin Hafidh menyampaikan kepada kita pesanan-pesanan penting untuk kita mempunyai hubungan yang kuat dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan bertuah orang yang punya hubungannya rapat dengan beliau dan akan rugi dan celaka orang memutuskan hubungan dengan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang kita dengar sebentar tadi dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal. Amin. Allahumma amin. Al-majlis yurahib bihudur Al-Habib Adnan ibn Yahya Al-Idrus. Ahlan wa sahlan. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan. Tadha'afa bin nuzuli faya ahlan wa sahlan bikum wa marhaban ya nasal taha wal batul. Alhamdulillah, daripada mendengarkan Al-Habib Abu Bakar daripada Yaman, kita mendengarkan daripada Hijaz Al-Habib Adnan Ibn Yahya Al-Idrus. Falyatafadhal mashkura, diterjemahkan oleh yang dipertua Ittihadin Nur Al-Ustaz Muhammad Darwish. Falyatafadhal mashkura. Wan Darwish. صح يجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لموقف الخالد وما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أكرمنا بالنجابة وأجرنا الفهم وصفي لنا الذاكرة يا رب العالمين. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فها هنا درجات ليست لعموم الناس وإنما للذين أوتوا العلم، وهذا مجلسكم أساسه مجلس علم، فينبغي للإنسان أن ينتبه لكل ما وردت فيه آية من القرآن الكريم أو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال العلماء أو من أقوال الأولياء عن فضل العلم وعن درجة العلم وعن مسؤولية العلم وماذا يترتب عليه أن يعلم أو يتعلم. هل بمجرد معلومات يأخذها لديه؟ Al-Habib telah mulakan bicara beliau dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi
wa sahbihi wa baraka wa sallam, dan membacakan akan ayat mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat beberapa darajat daripada kalangan orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majlis-majlis kamu seperti ini merupakan majlis ilmu. Maka setiap daripada kita perlu mengambil cakna akan setiap hadis yang dibacakan, setiap ayat Quran yang dibacakan, dan untuk mengambil peduli akan apa yang disampaikan, akan apa yang disampaikan dalam majlis seperti ini. ثم قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه الآية شهادة من المولى عز وجل أولا، ثم ثنى بالملائكة، ثم ثلث بأولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. المولى عز وجل ثم الملائكة ثم أولو العلم. هذه الآية مما يأتي بها الحبيب يدرس بن عمر الحبشي مسند الوادي، يأتي بها بعد كل صلاة ويقول بعدها: وأنا أشهد بما شهد الله به لنفسه وأستودع الله هذه الشهادة، اللهم أن هذه الشهادة لي وديعة عندك. Kemudian Habib membacakan satu ayat dari Al-Quran Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah naik saksi bahwasanya Allah tiada Tuhan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, dan pada malaikat dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Kata Habib, Allah Subhanahu wa taala menyusun martabat orang-orang yang memiliki ilmu, diberikan ilmu setelah Allah dan malaikat, terus orang-orang yang diberikan ilmu menunjukkan akan kemuliaan mereka. Dan Musri Al-Wadi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi, beliau itu mengatakan bahawasanya setiap kali beliau habis solat akan mendatangkan akan ayat tersebut dan mengatakan, saya saksi akan apa yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berikan kepada Allah supaya Allah menjaga akan penyaksian tersebut dan perkara tersebut. قالوا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه العبارة لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها أي من أراد الله به خيرا فيفقهه في الدين، وأما مفهومها من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فكل إنسان يتبع العلم ويتبع الفقه مثلا وأصوله أو الحديث أو الأدوات اللغة العربية، كلها هذه أدوات للعلم توصل إلى درجة معينة من العلم، عندها يثمر الذكر. إذا عطفا على ما قاله السيد أبو بكر، عندما يتعلم الإنسان ويبلغ إلى مرتبة لا بأس بها من العلم يثمر الذكر ويكون للذكر ثمرة أكثر من الجاهل. Kemudian Habib mengatakan bahwasanya ada hadis Nabi SAW yang beritahu bahwasanya barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefahaman agama buat dirinya. Kata Habib, hadis ini memiliki dua maksud. Satu maksud yang zahir, satu maksud yang tersirat. Maksud yang zahir, orang yang diberikan kefahaman agama, orang yang diinginkan oleh Allah akan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang tidak diberikan kefahaman akan agama, bermakna orang-orang tersebut tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menuntut akan ilmu dari apa segi bidang sekalipun, daripada fiqahnya, daripada nahunya dan ilmu-ilmu alatnya, semakin dia mendalami akan ilmu tersebut, semakin sepatutnya diingat akan Allah Subhanahu wa taala. Itulah natijah hakikat dan juga samarah daripada ilmu yang sepatut didapatkan oleh seseorang. فينبغي عليكم أن تنتبهوا للعلم، أن تحافظوا على العلم، أن تواظبوا عليه، تعرفوا آداب العلم، آداب المتعلم، آداب المعلم نفسه، كيف تحضر للدرس وأنت معك محضر الدروس، تحضيرك للدروس وتقييدك للمسائل، ثم بعد ذلك العمل بهذا العلم. Dan
perlulah kepada kita untuk menjaga akan ilmu tersebut, bagaimana nak mengekalkan akan ilmu, bagaimana nak menjaganya, dan perlu untuk kita mengetahui akan adab-adab orang-orang yang menuntut akan ilmu dan orang-orang yang memberikan akan ilmu. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bagaimanakah dia ketika mana ingin masuk ke dalam kelasnya, daripada segi dia mengambil mutalaah atau dia mentahdirkan, membaca sebelum masuk ke dalam kelas, dan adab-adab lain yang perlu untuk dia mempersiapkan diri dia sebelum masuk ke dalam kelas mengambil akan ilmu. وإلا فما معنى العبارة من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. بمعنى كل ما تعلمت مسألة إن كانت في الآداب أو إن كانت في السنن، ومن باب أولى من باب الواجبات أو الأركان، لابد أن تعمل بها. تعلمت السواك عند كل وضوء، السواك عند كل صلاة، التثليث في الوضوء، وهكذا أذكار الوضوء، آداب الدخول إلى الحمام الله يكرمكم، الخلاء، وآداب الخروج منه، وكلها هذه آداب. كل ما تعلمت في أي مجلس لابد أن تطبق هذه ما تعلمته ولو مرة واحدة، لكي تخرج من ربقة الاحتجاج أو من ربقة أن تكون عليك حجة. Dan Habib mengatakan bahwasanya ada ibarat yang masyhur yang mengatakan, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ada, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkannya kepada ilmu yang dia tidak ketahui. Kata Habib, ini merupakan samarah, natijah daripada orang yang beramal dengan ilmu. Jadi segala ilmu yang kita belajar, segala perkara yang kita belajar perlu untuk kita mentadbikkan, praktikalkan dia, melakukan perkara tersebut. Sekiranya kita mempelajari akan perkara mengenai siwak, maka perlu untuk kita melakukan siwak. Begitu juga adab-adab lain, apatah lagi akan perkara-perkara yang fardu. قلنا المقولة من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. كل ما عملت بكل هذه التفاصيل الدقيقة ولو مرة واحدة، أولا يثبت العلم هذا عندك لأنك عملت به، إما مرة أو مرتين، وإن داومت عليه فهو أفضل. ثم بعد ذلك يورثك الله علم ما لم تعلم. يفتح الله عليك في الدروس، يفتح الله عليك في العباير، يفتح الله عليك في الإشكالات، يفتح الله عليك في السؤالات، يفتح الله عليك في كل الأمور الموازية لهذا. فعندها يأتي الدعاء: اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وعلمناه من لدنا علما. Jadi ungkapan yang mengatakan barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ada akan diwariskan, diberikan oleh Allah akan ilmu yang dia tidak ada. Bila mana dia beramal dengan ilmu yang ada, pertama dia telah mensabitkan atau dia telah mengetahui dan melakukan akan ilmu tersebut. Kata Habib, sekurang-kurangnya kalau kita mendengar berkenaan dengan apa-apa pelajaran atau apa-apa ilmu, amalkanlah walaupun sekali. Kemudian bila mana kita telah beramal dengan ilmu tersebut, Allah akan memberikan kepada ilmu yang kita tidak ada. Bermakna kalau sebagai penuntut ilmu, bila mana dia beramal dengan ilmu dia, ketika mana setelah habis belajar, dimensyarahkan akan kitab dan sebagainya, akan diberikan kepahaman, akan diberikan pembukaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu untuk memahami akan ibarat kitab dan mensyarahkannya dan menjelaskannya akan kepada orang lain. وأخيرا أنا لست من المتكلمين، ولكن مع العلم ينبغي أن يكون عدة أمور أخرى من ضمنها الأخلاق. كيف تكون أخلاقك في بيتك، كيف تكون أخلاقك مع مدرسك، كيف يكون أخلاقك مع زملائك. فهناك قد يكون الإنسان عالم علم كبير ولكن يفتقد للأخلاق، فهذه مع هذه يورث الله نور العلم ويورث الله ثمرة العلم تأتي في هذه الأمور. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan Habib menghabiskan dengan satu sifat yang sepatut ada kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Yang paling penting adalah akhlak. Bagaimana orang yang menuntut ilmu kemudian dia berakhlak dengan akhlak yang bagus, maka akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian terjemahan saya. Segala kekurangan minta maaf. Alhamdulillah الذي جمعنا وإياكم وأحضرنا وإياكم في هذا المجلس، ونسأله سبحانه وتعالى
أن يتكرم علينا بغنيمة المجلس، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل المجالس وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita dalam satu majlis, mengingati Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada kita, mengingati Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa juga mengingatkan kita. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku ingat kepada kamu. Demikian Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam Al-Quranul Karim, apa yang ada pada kita untuk mengingat kepada Allah, dibandingkan dengan apa yang ada pada Allah ketika mengingati kepada hambanya. Tentulah kita mengingat Allah dengan memohon, kita mengingat kepada Allah merayu, kita mengingat kepada Allah mengemis, kita ingat kepada Allah meminta sehat, meminta rezeki, meminta diangkat segala masalah, meminta diberi segala pemberian yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita ingat kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengingat kepada kita dengan memberi apa yang kita minta, dengan menganugerahkan, dengan memberikan rahmat, dengan memberikan ridha, dengan memberikan iman, dengan diberikan keyakinan. Ini pemberian-pemberian yang amat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengingati Allah selalu. Dikatakan oleh Sayyidina Daud alaihi salam, katanya, ya Rabb, kalau saya lalu di satu majlis zikir, lalu saya melintasinya tanpa singgah, jatuhkan atau patahkan kaki saya supaya saya tidak melepasi majlis tersebut, semata-mata untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang ingat sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda seseorang yang disayang oleh Allah adalah yang sentiasa berzikir kepada Allah. Sebaliknya pun juga demikian. Kita juga dalam majlis hari ini mengingati tentang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, nabi yang kita dengannya menjadi mulia. Nabi yang tidak pernah melupakan kepada umatnya, bukan hanya di zamannya, bukan hanya juga setelah zamannya, tapi di barzakhnya, tetapi juga di akhirat, mengingati akan umatnya disebabkan oleh karena perhatian yang terlalu dalam daripada beliau kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nabi pun sudah berdoa. Sementara doa saya yang dijanjikan oleh Allah untuk dikabulkan, saya tidak minta di dunia, tapi saya minta kepada Allah nanti di akhirat. Untuk apa beliau menyimpan peluang itu? Yang diberi peluang oleh Allah di dunia untuk meminta, yang dia boleh dapat apa saja yang diinginkan olehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau mengatakan disimpan di akhirat. Akan meminta apa beliau di akhirat? Kalau syurga, di dunia pun sudah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu malam bertahajudlah engkau wahai Rasulullah Muhammad. Nafilatan laka, yakni satu perintah dari Allah, tambahan amalan dari Allah kepada engkau, maka dengan itu engkau akan diangkat oleh Allah maqaman mahmuda. Maqam yang tertinggi diberikan oleh Allah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa asir, apa rahasia permintaan yang boleh diminta oleh beliau di dunia tapi tidak diminta, tapi disimpan di akhirat? Karena apa yang diminta di akhirat nanti adalah ingin memberikan syafaat kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di waktu malamnya beliau membaca Al-Quranul Karim, lalu kepada beberapa ayat-ayat yang dibaca oleh beliau tentang keluhan Nabi kepada Allah akan perbuatan umatnya. Di antara mereka adalah keluhan Nabi Ibrahim alaihi salam.
mengatakan kepada Allah, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Tuhanku, ini berhala-berhala sudah ramai menyesatkan manusia daripada umatnya Nabi Ibrahim. Mengeluh kepada Allah tentang nasib umatnya yang tidak mahu beriman. Mengeluh kepada Allah akan apa yang berlaku kepada umatnya ketika sesat dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam ketika mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Melihat kepada umatnya yang menjadikan bersama dengan Allah selain daripada Allah untuk disembah, maka mereka akan menanggung hukuman yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa menyekutukan bersama dengan Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Isa, kalau engkau hukum mereka, mereka adalah hamba-hambamu. yakni apa yang boleh dijadikan sebagai satu tanggungan yang boleh menahan adabnya Allah. Apa ada pada kekuatan yang boleh menahan pedihnya adab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa pun juga mengingati tentang nasib umatnya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga amat menyayangi kepada umatnya, ingat juga kepada umat baginda menangis di waktu malam. Ya Raid, apa yang beliau tangisi pada waktu malam itu, dan berapa banyak malamnya beliau menjadi munajat daripadanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah. Dan berapa banyak kita punya mata ini menitiskan air mata menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut, atau menangis kepada Allah kerana rindu, atau menangis kepada Allah karena merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang menangis karena tengok televisi ada kisah sedih dan sehingga itu pun menangis. Berapa banyak orang menangis sampai berderas air matanya karena kehilangan barang keduniaan yang boleh digantikan dengan yang lainnya. Berapa banyak orang menangis karena kehilangan orang yang disayang. Berapa banyak orang menangis karena rindu kepada Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ainin bakat yaumal qiyamah. Setiap mata nanti akan menangis di hari kiamat kecuali dua mata. Yang pertama adalah mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mata yang dia berjaga malam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kerap kali menangis, bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangisan dan juga menjadikan ketawa? Bukankah di dalam Al-Quranul Karim dijadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyadhaku qalilan walyabku katsira." Sedikitlah kamu ketawa dan banyaklah kamu menangis, kata Allah Subhanahu wa taala. Menakjubkan di dalam Al-Quranul Karim diceritakan oleh Allah tentang kekuatan dan kemuliaan menangis, hatta bukan hanya kepada manusia, makhluk yang tak bernyawa pun menangis, makhluk yang tidak ada taklif pun dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menangis, kerana ada kaitan tangisan dengan motif dia menangis. Untuk apa dia menangis? Fama bakat alaihimus sama wal ard wa ma kanu mundarin. Langit dan bumi tidak menangisi akan tenggelamnya Fir'aun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit tidak menangis dan juga bumi tidak menangis. Apa kaitan langit dengan bumi untuk menangis? Adakah dia ada mata seperti manusia untuk menitiskan air mata? Adakah bumi ada mata untuk menitiskan air mata? Adakah bumi dan langit mempunyai perasaan seperti manusia? Ingin menceritakan bagaimana hubungan langit dan bumi kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah dan orang-orang yang hina dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu memberikan komentar tentang Allah Subhanahu wa taala ketika menenggelamkan Firaun dan tentera-tenteranya. Fama bakat alaihimus sama. Langit tidak menangis, bumi pun juga tidak dengan tenggelamnya Firaun. Lalu kalau begitu, siapa yang ditangisi oleh langit dan juga oleh bumi? Gal Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, idza matal mu'min baka alaihi mawdhi'an. Kalau orang beriman meninggal dunia, dua tempat akan menangisi. Mawdhi' fis sama' wa mawdhi' fil ard.
satu tempat di langit dan satu tempat di bumi. Adapun satu tempat di langit, tempat naiknya amal perbuatan. Setiap manusia memiliki tangga. Amal perbuatannya akan lalu pada tangga tersebut untuk dihantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Setiap kalimat dan amal perbuatan akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mempunyai laluan amal perbuatannya, termasuk majelis kita pada hari ini. Masing-masing dicatat dan dihantar laporannya oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut di atas muka bumi, laluan amal itu akan gembira kalau dilalui dengan amal-amal yang baik. Dan yang kedua adalah yang akan menangisi bila orang mukmin meninggal dunia adalah tempat sujudnya, maudhi'us sujud. Kenapa tempat sujud menangis? Kenapa tempat laluan amal menangis bila meninggal orang yang beriman? Karena tidak lagi menjadi tempat ibadah bagi orang tersebut karena sudah meninggal dunia. Dan juga tidak lagi tangga itu menjadi laluan amal untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah meninggal dunia. Bukankah ini adalah mengingatkan kepada kita bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi yang kita pijak dan laluan menuju ke langit ini akan menjadi penghubung antara kita dengan Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan atau amal maksiat yang dilakukan, wal'iyadzubillah, sehingga dua tempat ini akan gembira bila laluan amal yang lalu dan akan sedih bila laluan maksiat yang dijadikan laluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dikatakan oleh dalam hadis tersebut tentang tangisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahal tangisan beliau. Apa yang ditangisi oleh beliau itu? Surga dijamin oleh Allah. Kedudukannya termulia di antara seluruh para anbiya. Amalnya adalah meraih kesempurnaan dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira agaknya beliau menangis untuk apa? Nak masalah duit, beliau tak perlu kepada hal keduniaan, cukup dengan apa yang ada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kehormatan, beliau sudah orang terhormat. Kekeluargaan, beliau ada keluarga. Apa yang tak ada pada beliau sehingga beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Tangisannya bukan karena dunia. Tangisannya bukan karena kehilangan orang disayang. Tangisan beliau adalah memikirkan tentang umatnya. Ya Rabbi, kata Allah, kata baginda Rasulullah ketika malam itu menangis, Allah hantarkan Jibril turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepada engkau dan bertanya, ma yubkik, apa yang bikin engkau itu menangis?" Katanya, "Ya Jibril, aku membaca ayat Al-Quran, Nabi Ibrahim mengeluh tentang umatnya, Nabi Isa mengeluh tentang umatnya. Aku juga memikirkan tentang umatku," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika diberitahukan oleh Jibril akan sebab tangisan Rasulullah, walaupun Allah Maha mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Inna sanurdika fi ummatik," sampaikan kepada Muhammad Rasulullah, Allah akan membuat Nabi itu redha dengan apa yang diinginkan oleh Nabi terhadap umatnya. Demikian keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingati umatnya. Kalau kita tidak boleh sedalam itu untuk berbuat untuk Rasulullah, tidakkah kita perlu untuk bersalawat seperti majelis kita pada malam hari ini? Kita ingat kepada Rasulullah semata-mata ingin diingati oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar supaya hubungan kita dengan beliau adalah menjadi hubungan yang erat di sini dan hubungan yang erat nanti di sana. Yang punya hubungan yang erat di sini pastinya akan mempunyai hubungan yang erat di sana. Dalam suasana kita majelis hari ini mengingati tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah seorang insan yang mengambil berat tentang umatnya. Beliau juga mengambil berat tentang kekeluargaan. Dalam suasana hari raya yang biasanya kaum muslimin akan menjalin hubungan tali silaturahim dengan menziarahi institusi kekeluargaan menjadi perhatian utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila beliau bermusafir, maka mengambil berat tentang keluarga. Bila balik daripada safar,
juga mengambil berat tentang keluarga. Bila ada orang yang akan bermusafir ataupun ingin bersedekah, akan ditanya oleh Rasulullah, "Mada tarakta li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Demikian keadaan baginda Rasulullah. Di saat beliau mempunyai keluarga dan kerabat yang menyakiti beliau ataupun yang memusuhi kepada beliau, bahkan tidak mahu beriman kepada beliau, kata beliau mengatakan, tidak ada lagi hubungan aku dengan engkau kecuali silaturahim sahaja, sa'abulluha bibalaliha. Saya akan basahi, saya akan sambung walaupun kamu tidak beriman, walaupun kamu tidak percaya, namun hubungan tali silaturahim masih dijaga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan menjanjikan dengan janji yang amat luar biasa, man arada an yumidda lahu fi umrihi wa yuwassi' lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah. Siapa orang yang mahu diberikan panjang dan berkat umurnya serta murah dan berkat rezekinya, maka hendaklah dia menyambung bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahim. Diletakkan oleh Allah hubungan tali silaturahim nomor 2 setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hak Allah, perintahnya jaga silaturahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Di penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fattaqullah, hati-hatilah kamu, jagalah Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, yang kamu meminta kepada Allah, wattaqul arham, hati-hati juga, jaga juga hubungan tali silaturahim, yang kalau ada apa-apa orang pertama yang akan membantu kepada kamu adalah ahli keluarga dan kaum kerabat. Diletakkan oleh Allah, takut pada Allah, jaga Allah, takut silaturahim, jaga silaturahim. Terus setelah Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan tali silaturahim. Zaman yang kita hidup ini adalah zaman yang mencabar, di mana hubungan silaturahim tidak diberi perhatian kecuali pada hari raya sahaja. Itu pun setelah open house, mulai lagi bergaduh satu dengan yang lainnya karena hal-hal yang sepele yang tak ada guna. Putus adik-beradik karena masalah harta. Putus suami istri disebabkan oleh kerana susahnya dalam kehidupan. Adakah kehidupan yang kita lalui ini lebih susah berbandingkan dengan kehidupan yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga didapati statistik orang bermasalah dalam kehidupan rumah tangga yang sampai kepada berjauhan ataupun perpisahan disebabkan oleh kerana masalah ekonomi, yang ia adalah boleh bersabar sesaat yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rezeki. Tak ada orang pun di atas muka bumi ini yang tidak akan dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menakjubkan lagi, bila kita mencontohi dan atau menelaah dan mengkaji tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang ada pada Rasulullah pada harta yang dimiliki oleh beliau? Adakah almari besi yang ada password pada almari itu yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duit, sehingga anytime boleh mengambil apa yang diinginkan oleh beliau dan oleh istrinya atau oleh keluarganya? Adakah beliau menyimpan banyak? Ataukah kehidupan yang dilalui oleh beliau adalah amat sukar, namun istri beliau sabar, namun istri beliau bersama dengan beliau dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik daripada kesukaran yang dilalui di dalam hidup? Siapa di antara kita yang hidup dalam rumah tangga yang tidak makan atau makan makanan yang sama selama hampir 3 bulan? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diceritakan kehidupannya oleh Siti Aisyah
radhiyallahu anha wa ardhaha mengatakan muncul anak bulan 3 kali tidak menyala api di dapur rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak ada apa yang dimasak. Kiasan tidak menyala api, tak ada apa yang dimasak di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 3 kali muncul anak bulan, ini hampir 3 bulan. Katanya, bagaimana kamu hidup selama itu? Gal al-aswadan. Gal al-aswadan maksudnya adalah air dan juga korma. Ya salam, 2 bulan lebih makan air dengan korma. Adakah ada orang menghadapi kesusahan dalam hidupnya seperti yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga bertelaga suami istri disebabkan oleh karena apa yang didapatkan oleh salah seorang yang bekerja dalam rumahnya tidak mencukupi untuk memenuhi segala keperluan yang diperlukan dalam hidup ini? Adakah tidak boleh untuk bersabar dengan kita menjaga hubungan silaturahim yang dengannya hidup akan lebih berkah? Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh akan kehidupan baginda Rasulullah yang beliau satu hari dalam keadaan sedih disebabkan permintaan-permintaan daripada istri beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Turun firman Allah kepada baginda Rasulullah untuk mendidik rumah tangga Rasulullah, yang supaya kita yang memiliki rumah tangga mencontohi cara Allah mendidik rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada istri-istri engkau wahai Rasulullah Muhammad, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai seorang nabi, sampaikan kepada istri-istri kamu, kalau kamu mahu dunia, kalau kamu mahu perhiasan keduniaan, mari kembali, aku beri apa saja yang kamu minta, lepas itu aku ceraikan kamu. Sarahan jamila, dengan perceraian yang indah atau perceraian yang baik tanpa zalimi. Karena tuntutannya adalah masalah harta. Kalau itu yang mahu, aku beri. Wa in kuntunna turinnallaha wa rasulah. Tapi kalau kamu mahu Allah, mahu Rasulnya, mahu sabar, mahu berhadapan dengan sifat redha, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah menyediakan untuk kamu wahai istri-istri Nabi ganjaran yang besar. Bila ini tarbiyah rabbaniyah Qur'aniyah dalam Al-Quranul Karim, mendidik rumah tangga yang bermasalah dalam keuangan dan ekonomi. Rumah tangga beliau berhadapan juga. Rumah tangga beliau adalah dia berhadapan dengan lapar juga. Satu hari beliau duduk bersama dengan Siti Aisyah. Jiran baginda Rasulullah memanggil untuk mengundang makan dengan memberikan isyarat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bersama dengan Siti Aisyah memberikan isyarat. Yang ini macam mana? Boleh saya bawa sekali untuk makan? Dia mengatakan begini, tidak mahu mengundang. Mungkin makanannya hanya sedikit. Maka orang yang menjemput itu mengatakan isyarat tidak. Maka Nabi mengatakan tidak juga. Tidak mahu beliau untuk pergi makan seorang diri sementara keluarganya dalam keadaan kelaparan. Bukan hanya ingin menunjukkan sifat solidarity, tapi ingin menjaga susah sama susah, senang juga sama senang. Tidak dijadikan masalah yang dihadapi oleh seseorang menyebabkan ingin nikmat sendiri, ingin seronok sendiri tanpa mengambil berat tentang pasangannya. Maka yang kedua dijemput lagi untuk datang. Kata baginda Rasulullah, ini istri aku macam mana? Dia mengatakan begini. Nabi pun mengatakan tidak juga. 3 kali. Barulah yang orang itu mengatakan menghangguk untuk baginda Rasulullah datang dengan istrinya. Baginda dengan istrinya datang dengan langkah yang cepat menuju ke rumah tersebut. Karena kedua-duanya dalam keadaan lapar. Siapa berhadapan dengan situasi seperti itu? Di zaman kita sekarang, hendaklah kita menyadari bahwa kehidupan rumah tangga adalah asas dalam membentuk keharmonian dan juga kelengkapan kepribadian yang satu dengan yang lain tak lengkap. Antara laki-laki dengan perempuan saling melengkapi dalam rumah tangga. Carilah, kajilah, pelajarilah kehidupan rumah tangga baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan inspirasi yang besar dan hikmah bagaimana kita membentuk rumah tangga kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, jadikan suasana hari raya Syawal ini adalah menjadi hari raya untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga khususnya dan dengan kerabat secara umumnya, karena ia akan menjadi sebab keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, bila seseorang mengabaikan rumah tangganya, bila seseorang mengabaikan hubungan tali silaturahimnya, jika yang menjaga silaturahim diberkati umur dan rezeki, yang memutuskan tali silaturahim tak ada barakah la umurnya wala rezekinya. La yadkhul jannata qati' rahim, tak akan masuk syurga orang yang dia memutus tali silaturahim. Laisal wasil bil mukafi', bukan orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang bersilaturahim dengan orang yang bersilaturahim juga dengan kita. Walakinnal wasil, orang yang menyambung tali silaturahim itu adalah kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Sambung kepada mereka walaupun dia memutuskan. Beri kepada dia walaupun dia tidak memberi. Ihsan kepada dia walaupun dia tidak berbuat ihsan. Anda berbuat untuk Allah, bukan untuk orang itu. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, saya ada keluarga, saya berbuat baik kepada dia, dia tak buat baik dengan saya. Saya ihsan kepada dia, dia tak ihsan kepada saya. Saya beri kepada dia, dia tak mahu beri kepada saya. Dia meminta izin kepada Nabi, saya ingin buat macam mana dia buat kepada saya. Kata baginda Rasulullah, dum ala dalik, kekal kamu berbuat seperti itu dengan ahli keluarga kamu, maka kamu akan sentiasa berada dalam lindungan Allah, diberi kejayaan oleh Allah, dibantu oleh Allah selagi kamu berbuat demikian. Dan seakan-akan kamu melemparkan debu pada wajah keluarga kamu yang tidak mahu berbuat seperti kamu. Dilarang memutuskan tali silaturahim hatta kepada orang yang tidak berbuat ihsan dan tidak berbuat baik atau tidak membalas kebaikan dengan kita. Kita adalah umat yang dididik bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan manhaj Rabbani, dengan metodologi yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah itu pedoman dan syariat dengan gigi geraham kita. Jangan biarkan syaitan was-was dalam hati kita dengan mengatakan, untuk apa awak berbuat baik kepada dia sementara dia tak berbuat baik kepada awak. Jatuh marwah awak kalau masih melayan dia dengan kebaikan. Kita dengar firman Allah, kita dengar sabdanya Rasulullah, bukan kata-katanya iblis atau syaitan yang mengajak kepada kita untuk memutuskan tali silaturahim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jadikan suasana hari raya ini dengan mempererat tali silaturahim sesama kita, baik kerabat ataupun kawan, dan jangan beri ruang kepada syaitan untuk memutuskan hubungan. Dengan kita menjaga hubungan, berkat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya tetamu daripada Indonesia, daripada Hijaz, daripada Yaman menjadi sebab keberkatan yang bertambah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan atas nama mewakili Majlis Ta'lim Darul Murtada bersama dengan Masjid Muad bin Jabal, dihadiri oleh Datuk Seri Zakaria Sulong, mengucapkan selamat hari raya kepada semua yang hadir di sini dan juga kepada semua menyaksikan. Mudah-mudahan hubungan kita sama kita makin erat, makin berkat, makin mesra, makin baik ya Rabbal Alamin. Dianugerahkan oleh Allah istiqamah ya Rabbal Alamin. Selepas berpuasa Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan suntikan semangat untuk lebih lagi konsisten dan juga istiqamah beribadah. Fa idza faragta fansab, selesai daripada satu ibadah, tambah dengan ibadah yang lain. Ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan Allah berkati semua yang hadir, para habaib yang hadir bersama dengan kita, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur bin Hafidh, dan juga Al-Habib Adnan bin Yahya Al-Idrus, para habaib dan para asatidzah, Dr. Yusri, Ustaz Adnan Zakaria, tuan rumah Datuk Seri Zakaria, para habaib Habib Ali, Datuk Syahrazi, Datuk Yusuf, dan semua yang hadir. Tak dapat saya sebut nama tanpa kurang rasa hormat dan sayang saya kepada mereka. Mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang digolongkan oleh Allah dalam golongan mutahabbin fillah, muta'awinin fillah, mutajalisin fillah, mutabadilin fillah. Ya Allah, bidhara min mahabbatik nafna biha amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu anna
سيدنا محمدا ما هو أهله